warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Harap semuanya sihat ya. Okey, apa yang awak nampak dekat skrin sekarang ni adalah peta Malaysia. Mestilah awak semua pernah tengok kan peta Malaysia. Dah duduk dekat Malaysia, takkan tak tahu peta Malaysia ni macam mana. Tapi kalau tak tahu, meh cikgu tunjukkan peta Malaysia berbentuk begini. Kita ni adalah berbentuk semenanjung. Sebab itulah dia ada bentuk yang begini. Mari kita belajar satu persatu negeri yang berada di semenanjung dan juga di bahagian Borneo ataupun bahagian bawah Bayu. Adalah satu term yang dipanggil untuk mereka, kalau mereka berdua, untuk dua negeri ini. Tapi kita nak tengok dulu dekat semenanjung Malaysia. Dekat semenanjung Malaysia ada beberapa negeri yang awak perlu tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita duduk dekat Selangor. Kita duduk dekat Puncak Alam. Itu kalau awak lah. Tapi kalau cikgu duduk dekat bahagian Tanjung Karang. Dekat ujung sikit-sikit bahagian kampung. Okey, kita tengok dulu satu persatu. Dekat semenanjung Malaysia ada Perlis yang paling ujung, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan wilayah Persekutuan berada dalam satu negeri. Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Ada berapa buah negeri dekat semenanjung ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 negeri di semenanjung. Itu adalah bagi bahagian semenanjung. Mari kita pergi kepada bahagian Borneo. Dekat Borneo ada dua negeri sahaja, iaitu Sarawak dan Sabah. Yang paling besar negeri dekat Malaysia ni Sarawak lah. Tengok berapa besarnya dia. Kita nak bandingkan dengan semenanjung yang ada banyak negeri. Tapi Sarawak ni satu negeri dah berpuluh-puluh, dah beribu-ribu kilometer dia cover. Dan juga Sabah pun besar juga ni. Tengok kepala naga ni, dah boleh muat satu bahagian semenanjung. Tapi kenapa tiba-tiba kita nak belajar pasal peta Malaysia ni? Bukankah kita nak belajar pasal bahasa Melayu? Jangan risau, dalam bahasa Melayu ni, seperti yang cikgu pernah bagi tahu awak sebelum ni, bahasa Melayu ni luas. Jadi dalam bahasa Melayu juga kita boleh belajar geografi, boleh belajar bahasa Inggeris tak boleh lah dalam bahasa Melayu. Boleh belajar sains, boleh belajar macam-macam. Sebab bahasa Melayu ni adalah satu bentuk komunikasi, adalah satu bentuk alat komunikasi untuk kita memberi info kepada dia, kepada saya, kepada mereka dan juga kepada murid-murid cikgu. Okey, kita pergi kepada untuk hari ni kita nak belajar satu negeri ni, satu negeri yang agak popular di Malaysia, iaitu negeri apa? Negeri ni kalau kita fikir, kita mesti akan teringat Coconut Shake, lagi apa, Pantai Kelebang, lagi tapi Pantai Kelebang tu pantai buatan. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Kita tengok mana dia nak zoom tu. Kita tengok dulu. Okey. Kita tengok dulu. Tengok ni, kita nak pergi melancong dekat Melaka. Kita nak pergi Melaka. Sebelum kita pergi melancong satu persatu dulu, kita nak tengok dekat negeri Melaka ni bahagian mana sebenarnya tadi? Dekat bahagian bawah Selangor. Bahagian bawah Selangor ada Negeri Sembilan. Bawah Negeri Sembilan barulah kita jumpa dengan Melaka. Dalam Melaka ni ada berapa daerah? Setiap negeri mestilah ada daerahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Ada 6 bahagian daerah dekat Melaka. Tapi yang kita nak pergi melancong hari ni bukanlah satu Melaka. Yang kita nak pergi melancong hari ni adalah Kampung Ceti di Melaka. Siapa yang pernah pergi? Tapi cikgu pun tak pernah pergi sebenarnya. Kampung Ceti ni kat mana? Yang cikgu pernah pergi, kalau dekat Melaka ni, cikgu pernah pergi Masjid Tanah, cikgu pernah pergi Air Keruh, Pantai Kelebang. Ni tempat famous ni. Melaka, Kota Melaka yang bahagian sini. Bahagian sini Jasin cikgu tak pernah pergi. Bukit Katil, ni antara area-area kawasan-kawasan yang cikgu pernah pergi melancong. Best sebenarnya pergi Melaka ni. Cikgu beli keripik-keripik, lagi apa, gula Melaka. Gula Melaka tak lah. Tempat dia macam tempat menarik lah untuk dikunjungi. Yang paling penting ada Famosa, tempat bersejarah. Jangan buat lupa pula tempat-tempat para mesuara. Tempat-tempat para mesuara tengok si kancil terajang anjing. Tengok-tengok pokok Melaka. Dapat nama negeri Pokok Melaka. Gitu pulaan. Sepatutnya bagilah nama anjing ke? Tak adalah. Pelik pulaan. Tapi okeylah, sebab dia duduk kat buah Melaka. Kalau duduk dekat pokok mangga, mahu dia bagi nama negeri Melaka, negeri mangga. Tapi okeylah, itu cerita lain lah kan. Okey, kita nak pergi melancong dulu. Kita pergi dulu
Kampung Ceti Melaka. Let's go. Okey, pukul 8 pagi. Sebenarnya kita nak belajar cara membetulkan ayat. Okey, kita baca dulu sama-sama. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas menuju ke Bandar Melaka. Kami tiba di Kampung Heti pada pukul 8.45 pagi. Kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin semasa lawatan. Jadi ayat yang kita nak tukar dekat sini adalah saya dan kawan-kawan menaiki bas. Baru betul menaikkan bas ni dah macam kita pergi bawah bas tu, kita naikkan bas tu. Jadi tak kenalah ayat tu. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Kami tiba di kampung C. C adalah huruf besar sebab dia adalah kata nama khas, nama tempat. Jadi dia perlukan huruf besar C dekat sini. Pada pukul 8.45 pagi, betul. Dan kami, tengok dekat sini tanda merah, kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin semasa lawatan. Bagi cikgu, disiplin dekat sebelah sini macam tak ada masalah. Ataupun kita boleh tukar disiplin ni tentang perlunya menjaga tingkah laku semasa lawatan pun boleh juga. Okey. Kita pergi kepada dah bagi lawatan dah ni, dah diberi taklimat. Nak buat apa lepas tu? Dah pukul 8 pagi ni. Kita pergi pula jalan. Tup. Dah pukul 9 pagi. Dah pukul 9 pagi ni kita pergilah melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Rumah tak tahu yang mendiami masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Okey, kita tengok dulu ayat yang salah dekat terletak. Kami melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Nak tukarkan terletak ni kepada apa? Tukarkan terletak ni kepada apa dia? Macam okey je kat sini. Baca balik. Kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Sebenarnya betul je. Terletak ni okey. Kita lupa nak letak R. Bukan terletak. Tapi T-E-R. Terletak di Gajah Berang. Let tu. Huruf pun boleh jadikan ayat tu salah. Kemudian tengok dekat sini. Rumah. Dia lupa nak letak tanda tolak. Ataupun kita panggil sebagai tanda sepang. Rumah buat tanda sepang kat sini. Yang mendiami. Mendiami ni salah. Rumah-rumah yang didiami. Baru betul. Bukan mendiami. Didiami. Masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Okey, kita dah puas-puas tengok rumah dekat belah sini kan. Oh, cantik rumah-rumah orang Cina ni kan. Nak kata rumah orang Cina ke? Tak juga kan. Cikgu pun sebenarnya tak apa nak tahu sangat bahagian rumah belah sana ni. Tapi tak apa, kita jalan-jalan je, kita tengok mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita letak tepi. Kemudian dah jalan-jalan, tahu-tahu dah pukul 10 pagi. 10 pagi kita pergi jalan tempat lain pula lah. Takkan nak tengok dekat situ sejam lebih kan. Masa dah lah terhad. Kemudian kita berpeluang melawat ke Muzium Ceti. Di situ terdapat pelbagai koleksi di muzium itu. Antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakaian tradisional. Bahasa lain dah ni. Perempuan masyarakat Ceti, iaitu kebaya dan kain batik. Pakai lelaki pula adalah kemeja dan kain pelekat. Okey, tengok dekat sini. Mana yang salah ni? Tengok dekat tanda merah ni. Traditional. This is in terms of English. This is English writing. UK accent. I'm sorry. Okay. Sebenarnya, antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakaian tradisional. Macam mana nak eja tradisional? Tradisional. Tradisional. Ini bahasa Inggeris, bahasa Melayu SIONL, bukan TIONL. Kemudian ayat yang seterusnya, pakai lelaki. Pakai ni perbuatan. Salah. Pakai ini adalah kata perbuatan, maksudnya memakai. Pakai. Tapi kita tukar kepada pakaian. Pakaian ni barulah kita boleh katakan dia menunjukkan sesuatu, iaitu pakaian yang dipakai. Pakaian lelaki baru betul. Pula adalah kemeja dan kain pelekat. Dah puas-puas tengok kat Muzium Ceti ni, dah masuk tengok sana, tengok sini, dah tengok budaya mereka. Tahu-tahu dah pukul berapa? Tahu-tahu dah pukul 11 pagi. Kita nak tengok dekat mana pula ni? Kemudian kita bergerak ke majlis perkahwinan masyarakat Ceti
yang terletak berhampiran dengan muzium itu. Di situ, kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin-pengantin perempuan berpakaian songkit dan bersanggul lintang. Kita tengok apa yang salah dekat sini. Majlis, cara nak eja majlis, M-A-J-L-I-S. Bukan majlis tapi majlis. Okey, kita tengok dekat seterusnya. Di situ dia lupa nak letak koma dekat bahagian sini. Kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin mana boleh sepasang pengantin. Dah salah. Kita kena letak satu saja, sepasang pengantin, ataupun persandingan sepasang pengantin perempuan berpakaian songkit dan bersanggul lintang. Cara nak eja songkit bukan K-I-T tapi K-E-T, S-O-N-G-K-E-T. Baru betul cara nak eja songkit. Yang ini sepasang pengantin sahaja, bukan sepasang pengantin-pengantin. Dah lewah. Sepasang dah cukup, pengantin pun dah cukup. Dia dah menunjukkan ada pasangan untuk lelaki dan juga perempuan. Okay, kat situ faham ya? Okey, dah tengok, dah puas makan nasi lemak, dah puas makan kerupuk leko, dah puas minum air sirap, dah puas makan nasi hujan panas dengan ayam masak merah. Sedap pula. Tahu-tahu dah pukul 12. Dah nak balik lah pula. Masa nak balik tu kita singgah dulu untuk kali tengok dulu kan, sebelum pulang tu. Jadi kita tengok dulu, kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Mereka ni masyarakat India. Tengok dekat situ ada kolam. Kolam ni bukanlah kolam yang kita mandi, bukanlah kolam ikan, bukanlah kolam akuarium. Tapi kolam yang dimasukkan kat sini adalah kolam yang mana ini adalah hasil seni yang dihasilkan oleh masyarakat India. Masyarakat India ni lebih arif lah tentang perkara ni. Cikgu pun tak berapa nak arif sangat mengapa mereka membuat kolam ni. Mungkin sebagai salah satu acara festival ataupun acara untuk family gathering. Family gathering ni contohnya keluarga kita beramai-ramai, kita makan bersama-sama, mungkin ini antara salah satu aktiviti mereka. Kemudian kami pulang dengan perasaan riang. Bukan perasaan riang. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingati kami agar menghormati budaya lain. Ayat pun dah lain ni. Kemudian kami pulang dengan perasaan, bukan perasan ya. Perasan ni macam awak action. Awak terasa dengan diri sendiri, bukanlah terasa macam awak rasa hebat. Itulah perasan. Rasa macam syok sendiri, itulah perasaan. Tapi ni kita nak perasaan, emotional, emosi. Jadi, perasaan, P-E-R-A-S-A-A-N. Baru betul cara mengeja. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingati kami, bukan mengingati kami. Mengingatkan kami. Mengingati ni macam seorang beritahu seorang. Tapi mengingatkan ni adalah suatu event ataupun suatu perkara yang berlaku menyebabkan kepala mereka sendiri teringat. Itu adalah mengingatkan. Melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingatkan kami agar menghormati budaya orang lain. Ingat, kita hidup dekat dunia ni. Bukannya kita seorang je hidup, bukannya orang Melayu, bukannya orang Jawa, bukannya orang bukanlah satu kaum je yang hidup dekat bumi ni. Macam-macam jenis kaum hidup dekat atas bumi ni. Contoh Malaysia, ada Melayu, ada India, ada Cina, ada bahagian-bahagian Sarawak yang mana ada etnik-etnik mereka yang tersendiri, dan juga etnik Sabah, dan juga dekat bahagian orang asli dekat Selangor pun ada, dekat Pahang pun ada, bahagian Terengganu, orang-orang yang boleh kecek Terengganu, orang-orang Jawa. Kita ni ada macam-macam budaya. Tu yang menjadikan Malaysia ni adalah diverse country. Kita hendaklah sentiasa menghormati budaya orang lain. Macam mana mereka hormat budaya kita, kita pun kena hormat budaya diorang. Sebab kita hidup dalam satu bangunan, adalah hidup dalam satu bangunan. Kita hidup dalam satu negara. Kita nak majukan negara, kita kena bersatu padu mengharungi segala yang ada dengan cara kita menghormati budaya orang lain. Okey, sampai situ sahaja video untuk kali ini, iaitu tentang Kampung Ceti Melaka. Untuk kita saja jalan-jalan kan, nak membetulkan ayat dan juga mendapat pengalaman baru. Kita tengok video ini dengan melawat Kampung Ceti Melaka. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.